Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 3 KSSM dan dalam bab yang pertama, indeks 1.2 hukum indeks. Sebelum ini kita telah mempelajari dua jenis hukum indeks dan kali ini kita akan pergi kepada hukum indeks yang ketiga. Dan semestinya bersama Cikgu Hanim. Kali ini kita akan pergi kepada 1.2.3 indeks yang dikuasakan. Kaitan indeks yang dikuasakan dengan pendarapan berulang. Kita lihat di situ ada 3 kuasa 2 dan dikuasakan dengan 4. Jadi 3 kuasa 2 dikuasakan dengan 4 ini kita boleh tulis sebagai 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 2. Ada 4 faktor di situ ya. Jadi, kita boleh lihat di sini merupakan hukum indeks pendarapan yang kita telah belajar sebelum ini. Apa yang kita perlu lakukan? Ya, daripada operasi darab, indeks kita perlu ditambah kerana asasnya adalah sama iaitu 3. Asas kita sama. Jadi 3, 2, tambah 2, tambah 2 dan tambah 2. Jadi kita akan dapat di situ 3 kuasa 2 juga dikuasakan dengan 4. Dan jawapannya adalah 3 kuasa 8. Kita lihat pula contoh yang kedua. 5 kuasa 3 dikuasakan dengan 6. Jadi ada berapa 5 kuasa 3? Betul, ada 6. 5 kuasa 3 darab 5 kuasa 3 darab 5 kuasa 3 darab 5 kuasa 3 darab 5 kuasa 3 dan darab 5 kuasa 3. Dan sama seperti yang tadi, apabila kita punya asas yang sama iaitu 5 dan operasi kita adalah operasi darab, apa yang kita perlu lakukan pada indeks kita? Tambah. Jadi 5, 3 akan tambahlah sebanyak 6 kali. Kemudian kita tahu daripada soalan tadi, 5 kuasa 3 dikuasakan dengan 6 dan kita boleh tulis 5 kurungan 3 kuasa 6 bersamaan dengan 5 kuasa 3 dikuasakan dengan 6 dan jawapannya adalah 5 kuasa 18. Okey, macam mana kita boleh dapat 18 ini? Okey, daripada 3 tambah 3 tadi, kita dapatlah nilainya 18. Jadi secara generalisasi, apa yang kita boleh tulis? A kuasa M dikuasakan dengan N bersamaan dengan A M kuasa N dan sama dengan A M N. A M N ini M N. Asas kita tetap sama yang hanya berubah di sini M N. M N ini adalah M darab N. Jadi, indeks kita yang kuasa, kita akan darabkannya. Boleh ya? Okey, kita lihat contoh kita. Baiklah, untuk contoh yang pertama, permudahkan setiap yang berikut. Di sini kita ada 2 kuasa 4 dikuasakan dengan 2. Jadi, apa yang perlu kita lakukan adalah 2, 4 darab dengan 2. Okey, kuasa ini kita akan darabkan sahaja di mana kekalkan asas indeks yang kita darabkan. Jadi jawapannya adalah 2 kuasa 8. Kita bergerak pula kepada contoh B. K kuasa 7 dikuasakan dengan 3. Macam mana kita nak selesaikan? K 7 darab 3. Jadi 7 darab 3 berapa?
kita tak boleh tulis terus 21 tetapi mesti ditulis bersama asasnya. Jadi K kuasa 21. Okey, untuk C. P kuasa 3 dikuasakan dengan 4. Tak kira lah ya, sama ada dia adalah asasnya adalah huruf ataupun nombor, kita tetap kekalkan asas tersebut. Okey, P 3 kuasa 4. Jadi 3 darab dengan 4, kita boleh terus sahaja tulis P kuasa 12. Boleh faham ya? Untuk langkah kita yang pertama, sangat mudah hukum indeks kita. Baiklah, bagaimana anda menggunakan hukum indeks untuk operasi darab dan pembahagian? Sama sahaja di sini. Okey, kalau kita lihat, sekiranya ada dua asas yang berbeza iaitu A dan juga B, di mana dia dilengkupi dengan kurungan, maka indeks kita bagi kedua-dua asas ini perlu didarabkan dengan kuasa yang di luar kurungan. Okey, sama juga dengan bahagi. Okey, kita punya indeks perlu didarabkan dengan nilai kuasa yang di luar kurungan. Lihat contoh yang kedua. Permudahkan setiap yang berikut. 2M kuasa 3 dikuasakan dengan 2. Apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita ada nombor, di mana nombor kita adalah 2. Okey. Dan kita ada M kita di sini iaitu 3. Jadi 2 sebenarnya ada indeksnya. 2 kuasa berapa? 2 kuasa 1. Okey, dan 3 ini memang dah sedia adalah untuk M ya. Jadi 1 indeks bagi 2 ini tadi perlu didarabkan dengan 2. Dan juga 3 juga perlu darab dengan 2. Okey, boleh ya? Kita dah belajar yang sebelum ni. Kalau dia tak tulis, maksudnya dia ada kuasa 1. Jadi kita akan dapat penulisannya sebagai 2 kuasa 2 darab M 3 darab 2. Okey. Kemudian apa yang kita perlu buat adalah 2 kuasa 2 ini tadi nilainya adalah 4. Okey, kita dah belajar sebelum ni, bukan 2 darab 2 ya, tapi 2 kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2 adalah 4. Kamu boleh tekan sahaja kalkulator dan M kuasa 6. Dan jawapan akhir kita buang sahaja simbol darab tadi. Jadi 4M kuasa 6. Lihat pula contoh B. 3 P kuasa 4 N kuasa 3. Jadi dekat sini ada berapa indeks yang kita ada? Kalau kita nampak ada 4 sahaja, betul? Okey, tapi sebenarnya ada 3 juga indeks sebab kita ada nombor kita 3, kita ada P dan kita ada N. Jadi 3 ini kuasanya berapa? 3 ini kuasanya 1. P kuasa 4, N juga kuasanya 1. Jadi setiap indeks yang di dalam kurungan perlu didarabkan dengan kuasa yang di luar kurungan. Cikgu buat anak panah begini supaya kamu nampak dengan lebih jelas lagi apa langkah yang sepatutnya kamu lakukan. Jadi kita akan tulis sebagai 3 kuasa 3 darab P 4 darab 3 darab N 1 darab 3. N ni tadi juga kuasa, indeksnya, nilai kuasanya adalah 1. Okey, kemudian 3 kuasa 3 nilainya adalah 27. Bukan 3 darab 3 ya, cikgu jelaskan sekali lagi. 3 kuasa 3 nilainya adalah 27 darab P kuasa 12 darab N kuasa 3. Okey, kemudian kita buang sahaja simbol darab. Jadi jawapan akhirnya adalah 27 P kuasa 12 N kuasa 3. Jelas ya?
Cikgu harap kamu nampak di sini. Kita ada 3 asas di sini. Dan maksudnya kita mesti ada 3 juga indeks. Kita bergerak kepada C. 5 kuasa 2 darab 10 kuasa 5 darab 2 kuasa 6. Ada berapakah asas kita di dalam kurungan? Ya, ada 3. Iaitu asasnya 5, asas 10 dan asas 2. Jadi, kita boleh nampak di sini untuk indeks kita iaitu 2, 5 dan juga 6 perlu didarabkan dengan 2 di luar kurungan ni tadi. Buat macam ni ya. Kita buat kurungan, kita buat bulatan dan kita buat anak panahkan. Okey, kemudian apa yang kita kena buat? Kita darabkan sahaja 5, 2 darab 2, 10, 5 darab 2 dan 2, 6 darab 2. Ini yang besar ni adalah asasnya. Okey, kemudian barulah kita tulis jawapannya adalah 5 kuasa 4 darab 10 kuasa 10 darab 2 kuasa 12. Okey, boleh tak cikgu nak buang simbol darab di sini? Tak boleh ya. Kalau dia melibatkan asasnya adalah nombor, kita tak boleh buang. Maksudnya kita tak boleh tulis 5 kuasa 4, tak ada simbol darab, dia terus jadi 10 kuasa 10. Tak boleh. Dia jadi salah lah penulisan untuk indeks tersebut. Sebab dia dah jadi macam nombor. Okey, jadi kita perlu asingkan dengan menulis simbol darab. Kita bergerak kepada contoh D. Kita ada di sini operasi bahagi ataupun pecahan lah. Okey, kita nampak di sini ada 2K kuasa 8 per R kuasa 4 dikuasakan dengan 3. Sama sahaja kaedahnya, apa yang kamu perlu lakukan adalah semua sekali yang di dalam kurungan kita akan darabkan. 2 ini juga kuasa 1. Okey, cikgu bulatkan. Okey, R di bawah ni pun mesti dibulatkan juga. Maksudnya semua kuasa ini kita bulatkan supaya kita tahu perlu didarabkan dengan yang di luar kurungan. Jadi 1 darab dengan 3, 8 juga darab dengan 3 dan 4 yang di bawah ni juga darab dengan 3. Okey. Kemudian barulah kita akan tulis 2 kuasa 3 darab K 8 kuasa 3 R 4 darab 3. Okey, bukan 8 kuasa 3 ya, maaf ya. 8 darab 3 ya. Jadi 2 kuasa 3. Okey, cikgu merahkan di sini supaya kamu jangan tersilap lagi. 2 kuasa 3 adalah 8. Tekan kalkulator ya. Jadi kita akan dapat 8. K kuasa 24. R kuasa 12. Jadi inilah jawapan akhirnya. Cikgu dah buang simbol darab di sini sebab antara nombor dan juga huruf kita boleh buang simbol darab tersebut. Okey, ni ungkapan algebra lah. Jadi kita boleh dapatlah jawapan akhirnya. Okey, selesai sahaja untuk nota kita pada hari ini. Cikgu harapkan dengan penerangan yang telah cikgu buat, kamu faham dan jelas tentang indeks yang dikuasakan bagi tajuk kita hari ini. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.